Bersama saya Aidan Hayan dalam rentasan berita edisi 1268, antara paparan utama. Ikhlaskah PN kepada rakyat? Rumah sudah siap, wajarkah pahat berbunyi? Menteri DAP laju buat kerja versus Duta Khas makan gaji buta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampaknya pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dilihat ketandusan modal dengan menjadikan serangan politik terkait pilihan raya umum ke-15 PRU15 untuk mengkritik kerajaan. Bekas Perdana Menteri itu sepatutnya berhenti berbuat demikian kerana ia sekadar luahan tidak puas hati dengan keputusan PRU15. Sebagai pemimpin politik utama, Mahyadin sepatutnya menerima keputusan PRU15 dan bergerak ke hadapan dengan memberi tumpuan penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat. PRU15 sudah tamat, tidak perlulah keluarkan kenyataan berbentuk serangan politik. Ini menunjukkan beliau ketandusan modal. Kerajaan kini sudah pun move on dan seminggu ini memberi tumpuan kepada penyelesaian isu rakyat seperti kos sara hidup serta harga barang keperluan asas, bukan berpolitik tak berkesudahan. Kenyataan Mahyadin yang mendakwa PH dan BN melakukan penipuan pilihan raya terbesar pada PRU15 sangat dangkal, tidak masuk akal dan sangat terdesak. Malah ketika mengulas kemenangan PN di PRU15 Parlimen Padang Serai dan tewas tipis di Dewan Undangan Negeri Don Tioman, Mahyadin dengan sombong berkata, kejayaan PN di Padang Serai disifatkan sebagai tanda positif sokongan padu rakyat kepada PN sekaligus mereka tidak teruja dengan gabungan BN dan PH. Sesungguhnya kekalahan Pakatan Harapan PH di Parlimen Padang Serai bukanlah indikator mutlak bagi merumuskan penolakan rakyat terhadap gabungan PH dan Barisan Nasional PN. Ketua Penerangan UMNO Kedah, Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin berkata, ini kerana kerjasama PH-BN itu telah berjaya menzahirkan kemenangan di Dewan Undangan Negeri Don Tioman. Menurutnya, pengumuman kerjasama di Padang Serai diumumkan agak lewat dan mungkin menjadi faktor pengundi keliru dan tidak mendapat maklumat menyeluruh berhubung kerjasama PH-BN berbanding di Don Tioman. Ini ditambah pula dengan gelombang ditiup pihak lawan yang membawa sentimen perkauman, keagamaan sempit yang menakutkan rakyat dalam berpolitik. Katanya seperti dipetik Sinar Harian. Syaiful Hazizi meminta agar semua pihak menjadikan keputusan Parlimen Padang Serai sebagai iktibar untuk menilai kelemahan, memperbaiki dan merancang strategi lebih berkesan, seterusnya kembali bangkit meraih kepercayaan rakyat bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Kedah tahun hadapan. Sementara itu, pengerusi PH Kedah Datuk Mahfuz Omar berkata, PH dilihat tidak dapat menyampaikan mesej yang betul kepada pengundi muda dan tidak dapat menangani serangan palsu yang dibuat oleh Perikatan Nasional. Mereka dengan berani telah menunggang sentimen perkauman dan agama untuk meraih sokongan, menjajah cerita palsu yang kononnya orang Melayu akan terhapus jika mereka mengundi PH. Ini menunjukkan bukti bahawa PN memenangi kerusi Parlimen Padang Serai dan beberapa kerusi lain pada pilihan raya kali ini dengan cara kotor, jijik dan tidak bermaruah. Sanggup memperjudikan masa depan anak bangsa, menunggang agama dan keharmonian sesama kaum yang sekian lama terjalin demi matlamat mereka yang penuh kehinaan. Tindakan yang tidak bertanggungjawab dalam mengapi-apikan sentimen perkauman boleh menimbulkan lebih banyak perkara yang tidak diingini berlaku. Jom Channel menyeru sekali lagi agar pihak-pihak berkenaan berhentilah memainkan isu sedemikian demi masa depan anak bangsa kita dan negara. Pengerusi Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-260, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir menitahkan kerajaan baharu serta pemimpin politik negara ini berhenti daripada membangkitkan isu perkauman atau agama dengan tujuan menghasut masyarakat. Tuanku Muhriz turut menitahkan agar kerajaan baharu yang dibentuk pasca pilihan raya umum ke-15 ini menggunakan peluang yang ada sebaik-baiknya untuk memacu negara ke tahap yang lebih tinggi. Ayuh bersama-sama memberi fokus sepenuhnya bagi membantu menyelesaikan masalah rakyat dan mengembalikan kestabilan politik negara.
kepada Mahyadin, sewajarnya anda memberi tumpuan untuk menjadi ketua pembangkang yang berkarisma dan bertanggungjawab, bukannya mengeluarkan kenyataan fitnah yang tidak memberi keuntungan kepada rakyat. Bantu kerajaan berikan kritikan membina di Dewan Rakyat, bukan serangan politik menggunakan sentimen perkauman sempit dan kemudian senyap sunyi apabila membincangkan isu sebenar rakyat. Ya betul, PN berjaya mendapat 74 kerusi parlimen. Tapi bagaimana kejayaan itu dicipta? Kalau dengan cara yang salah, ia memalukan. Di manakah keikhlasan anda kepada rakyat? Di sebalik pelbagai reaksi pelantikan jemaah menteri pada Jumaat lepas, hakikatnya kerajaan perpaduan yang terbentuk merupakan langkah penting dalam menamatkan kemelut ketidaktentuan politik dan parlimen tergantung yang tidak pernah berlaku sebelum ini dalam sejarah negara. Bertitik tolak daripada hasrat Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, kerajaan perpaduan itu dilihat sebagai jalan rintis kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mewujudkan sebuah kerajaan kuat dan stabil bagi mengelakkan situasi ketidakstabilan politik berlaku lagi seperti mana penggal lepas. Biarpun begitu, langkah yang diambil pengerusi Pakatan Harapan ini ketika mengumumkan jemaah barisan menteri kabinetnya seramai 28 orang itu dan disifatkan banyak pihak berwajah Malaysia telah menimbulkan pelbagai reaksi positif dan sebaliknya walaupun telah memasuki hari ke-16 pelantikannya. Dua jawatan yang menjadi tumpuan dan perbualan pelbagai lapisan masyarakat ialah jawatan Menteri Kewangan yang dipegang Perdana Menteri dan juga jawatan Timbalan Perdana Menteri yang diberikan kepada Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pelantikan Zahid yang merupakan pengerusi Barisan Nasional dilihat memberi imej negatif kepada kerajaan perpaduan berikutan pertuduhan mahkamah melibatkan kes rasuah yang sedang dihadapinya, manakala Anwar dikatakan tidak wajar untuk Perdana Menteri memegang portfolio Menteri Kewangan. Mengulas mengenainya, penganalisis politik Profesor Dr. Azmi Hassan berpendapat adalah tidak wajar mempersoalkan tindakan Anwar dalam pembentukan barisan kabinetnya, memandangkan kabinet kali ini adalah berbeza dan sukar sekaligus memerlukan sokongan jajaran parti lain dalam membentuk kerajaan. Keadaan ini menurut Azmi menuntut Anwar mengambil kira sokongan yang bukan sahaja dalam kalangan PH tetapi juga gabungan parti lain dalam pelantikan jemaah menterinya, walaupun beliau pada dasarnya mempunyai hak untuk melantik sesiapa sahaja yang dirasakan layak dalam membantunya mentadbir negara. Anwar terpaksa meneliti beberapa faktor pelantikan barisan menteri dan pembahagian jawatan ini penting untuk beliau menghalusi sewajarnya, memandangkan ia merupakan asas penting kerjasama dengan pelbagai parti dalam menjamin kestabilan politik negara. Semua pihak perlu menerima hakikat akan situasi pentadbiran negara ketika ini serta menghentikan segala suara ketidakpuasan hati, memandangkan pembentukan kerajaan perpaduan ini juga merupakan hasrat Seri Paduka Baginda, kata Azmi di petik bernama. Malah, Azmi yang juga geostrategis dan fellow kanan Akademik Penyelidikan Strategik Nusantara berpandangan adalah tidak mustahil sekiranya langkah pembentukan kerajaan perpaduan itu tidak diambil, negara berkemungkinan sehingga kini masih lagi dalam kemelut politik yang tidak berkesudahan dan tidak mempunyai kerajaan. Biarpun dalam perlembagaan persekutuan tiada kategori kerajaan perpaduan, namun kerajaan yang dibentuk kali ini menggambarkan hasrat kerajaan baharu dalam mengukuhkan lagi perpaduan kaum dan juga perpaduan dalam kabinet pimpinan Anwar. Dalam perlembagaan, penubuhan kerajaan adalah berasaskan sokongan majoriti anggota Dewan Rakyat. Jadi, selagi Perdana Menteri mendapat sokongan majoriti anggota Dewan Rakyat, maka ia sah untuk ditubuhkan. Rakyat seharusnya memahami lanskap politik negara berubah mengikut keadaan semasa dan perlu menerima dengan hati terbuka. Ini bukannya masa untuk mempertikaikan pembentukan kabinet kerajaan perpaduan, tetapi sebaliknya mencari titik persamaan atau keseimbangan antara gabungan parti supaya kerajaan ini dapat berfungsi dengan baik demi rakyat dan masa depan negara. Apa yang penting ketika ini adalah rakyat harus memantau untuk memastikan kerajaan persekutuan boleh deliver dan buat kerja dengan sebaiknya daripada kita terus mempertikaikan pembentukannya tanpa ada titik noktah. Usah lagi kita pedulikan mereka yang tidak habis-habis dengan pelbagai tohmahan kerana tidak berpuas hati kerana tidak dapat menjadi Perdana Menteri dan membentuk kerajaan. Semalam pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadin Mak Yassin mendakwa bahawa Pakatan Harapan
Barisan Nasional melakukan penipuan pilihan raya paling besar dan jemaah menteri paling mengecewakan dalam sejarah. Beliau sepatutnya bersama-sama memfokuskan isu nasional dan bukan mengkritik membabi buta Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar. Sepatutnya Mahyadin jadi ketua pembangkang yang bertanggungjawab di Dewan Rakyat. Tak mahu pula, takkanlah hanya layak jawatan PM sahaja. Beginilah jadinya apabila tiada lagi butang untuk ditekan. Meskipun belum memulakan tugas secara rasmi, Menteri Pengangkutan Anthony Loke sudah mula turun padang apabila meninjau sendiri situasi perkhidmatan transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya 3 hari lalu. Dengan memakai topi dan pelitup muka berwarna hitam, Loke menyamar sebagai penumpang biasa untuk merasai sendiri pengalaman menaiki LRT itu selama 2 jam pada waktu puncak. Tanpa ditemani mana-mana pegawai kementerian atau pengurusan Rapid Rail Sendirian Berhad dan Prasarana Malaysia Berhad Prasarana. Loke mengakui situasi sesak dalam LRT ketika waktu puncak antara jam 5 hingga 7 petang tidak selesa kepada penumpang. Sehubungan itu, beliau akan membangkitkan mengenai hala tuju dan penambahbaikan perkhidmatan pengangkutan awam dalam mesyuarat bersama pengurusan tertinggi prasarana minggu ini. Saya tidak memaklumkan kepada pengurusan prasarana dan pihak media kerana saya nak mengalami sendiri keadaan sebenar seperti penumpang biasa untuk merasai apa yang mereka perlu lalui setiap hari. Saya memahami kesulitan yang dihadapi penumpang LRT. Saya akan mengadakan mesyuarat dengan pengurusan tertinggi prasarana dalam minggu ini juga untuk membincangkan hala tuju dan cara untuk menambah baik perkhidmatan pengangkutan awam kita. Katanya yang pernah memegang jawatan itu antara Mei 2018 hingga Februari 2020. Sementara itu, pengguna media sosial masing-masing membanjiri ruangan komen dengan majoritinya mahu isu kualiti perkhidmatan LRT dan perkhidmatan awam lain diselesaikan secara tuntas. Mereka turut memuji tindakan Loke yang turun padang dan membuat pemantauan sendiri tanpa ditemani pegawai kementerian dan pengurusan LRT berkenaan. Dengan segera, semalam, beliau terus mengadakan sidang media di Kementerian Pengangkutan bagi menerangkan pembaikan besar-besaran akan dilakukan ke atas kerosakan yang dialami perkhidmatan LRT dan monorail di Lembah Kelang. Pada ketika ini, hanya 38 train set yang beroperasi untuk Kelana Jaya Line. Itu yang menyebabkan bahawa interval sekarang, iaitu kekerapan ialah 5 minit. 5 minit untuk setiap train datang. Itu memang sesuatu yang tidak memuaskan. Kita tahu bahawa secara optimalnya, kita mahu melihat kekerapan train paling minima pun 3 minit satu train. Itu adalah sasaran kita. Untuk kita mencapai 3 minit, kita perlukan 48 set. Ada 18 set sedang jalankan pelbagai program selenggaraan. Keseluruhan ada 56 set yang boleh beroperasi, katanya. Selain itu, beliau juga mengumumkan kekerapan 3 minit train akan dicapai pada 2023 apabila 50 set train dijangka setiap proses selenggaraan pada suku ketiga tahun hadapan. Loke juga mengumumkan prasarana telah membeli 19 unit set kereta api. Set pertama akan beroperasi menjelang Ogos 2023. Dalam masa yang sama, lift dan tangga bergerak akan diperbaiki secara menyeluruh pada tahun hadapan dan akan memudahkan golongan tua serta OKU menggunakan perkhidmatan tersebut. Tahniah Anthony, anda merupakan seorang menteri yang amanah dan ikhlas melunaskan tanggungjawab sebagai wakil rakyat demi kemudahan semua rakyat tanpa mengira bangsa dan suku kaum. Tidak sia-sia Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan beliau sebagai salah seorang yang membarisi Kabinet Kerajaan Perpaduan. Laju betul buat kerja. Sekejap, ingatkah anda pada 2 April 2020, sejurus selepas langkah syaratan, Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin telah melantik Presiden PAS Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah bertaraf menteri demi membalas jasa kerana bersekongkol menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan. Inilah watak yang kononnya dikatakan akan berperanan memperkukuhkan hubungan dua hala antara Malaysia dan Timur Tengah. Begitulah hebatnya kerajaan tebuk atap ketika itu membelanjakan duit rakyat untuk menanggung gaji dan elang duta khas yang sebenarnya langsung tidak diperlukan. Malah kaki ponteng parlimen dan goyang kaki makan gaji buta. Sepanjang hadi bergelar duta khas, apakah yang dibawa untuk Malaysia? Apa krisis umat Islam sedunia yang didamaikan oleh beliau? Kita tiada jawapan, hanya kedengaran bunyi cengkrik, krik-krik.
Jadi para penonton, anda nilailah sendiri. Menteri DAP yang difitnah dan disebar luas sebagai pembunuh bangsa Melayu, pemusnah institusi raja, kini terbukti bekerja lebih laju demi rakyat. Walaupun ketika itu masih belum berkhidmat secara rasmi. Manakala pejuang Melayu Islam yang melalak ke sana dan ke sini, kononnya nak jaga negara, bangsa dan kemuliaan Islam, hanya tahu goyang kaki bertahun-tahun, makan gaji buta, tanpa rasa malu dan bersalah, langsung tidak memberi manfaat kepada negara. Justru antara Menteri DAP yang laju buat kerja versus Duta Khas Melayu Islam yang hanya tahu menteka darah, gaji buta, siapa yang lebih bermanfaat? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.